Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Yang dimuliakan para jamaah Masjid Yusuf Ishaq dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, kita sekali lagi dapat bertemu dalam bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mulia di sisi kita yang selalu diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia tentang kelebihan bulan Maulid. Walaupun cara sambutan Maulid pada tahun ini tidak serupa dan tidak sama seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tapi matlamatnya tetap sama, pengisiannya tetap sama. Kalau dahulunya kita perlu duduk ramai-ramai di dalam dewan masjid atau di mana-mana dewan yang tertentu, tapi sekarang kita hanya dapat duduk di rumah saja, tapi pengisiannya tetap sama diberikan oleh para penceramah yang muktabar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dibenarkan kita hidup lagi untuk berjumpa bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita ini berterusan sampailah ke akhir hayat kita. Kerana bila Allah sayang pada kita, tentulah diberikan kebaikan kepada kita. Hidup dalam keadaan yang sehat, hidup aman sentosa, hidup bahagia bersama keluarga, itu adalah tanda Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Kerana kasih sayang datangnya dari Allah SWT menerusi usaha kita. Dalam kesempatan hari ini, sempena dengan sambutan Maulid di masjid ini, saya mulakan tazkirah saya dengan bacaan dengan ayat Quran, suratul Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang maksudnya, tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seisi alam ini. Jadi daripada ayat ini boleh kita fahamkan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yang dikirimkan oleh Allah kepada kita merupakan satu bonus yang besar kepada kita. Satu kebaikan yang besar kepada kita yang tidak ada nilai taranya. Kerana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perutusan dari Allah yang mengandungi ajaran-ajaran, larangan-larangan dan kasih sayang. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterima kasih kepada Allah kerana mengirimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan membawa perutusan yang baik yang untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan untuk kebahagiaan dunia apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah perutusan untuk kita hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Untuk bahagia di dunia ini, Nabi mengucapkan, mengeluarkan satu hadis yang maksudnya yang berbunyi bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, yang bermaksud aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita hendak hidup bahagia, hidup aman sentosa di dunia ini, mestilah berakhlak dan berbudi pekerti yang mulia. Budi pekerti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kasih sayang atau perasaan ihsan antara satu sama lain bagi menjamin kebahagiaan dan juga ketenteraman dalam hidup rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat. Ada beberapa perkara atau ada beberapa contoh-contoh yang boleh kita lihat yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha kita untuk mencapai kebahagiaan, sifat kasih sayang baginda sesama manusia. Sifat kasih sayang baginda tidak dapat kita nafikan. Sehingga dengan
pesuruhnya iaitu Anas bin Malik sekalipun yang bekerja di rumahnya, tak pernah dia memerintah itu dan ini dan sebagainya, kerana Anas bin Malik pernah berkata, aku bekerja di tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 11 tahun, tapi Nabi sekalipun tak pernah memerintahku supaya buat ini, buat itu, jangan buat itu, jangan buat ini. Begitulah lemah lembutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada budaknya sendiri ataupun kepada pekerjanya sendiri. Tak sama seperti yang kita lihat dalam berita akhbar, bagaimana layanan yang diberikan oleh sebahagian masyarakat terhadap amahnya ataupun pekerjanya, tukang gajinya, dengan mengkasari, menggunakan alat yang panas dan sebagainya, yang merupakan satu penganiayaan kepada orang-orang ini. Padahal kita mesti sedar bahawa orang-orang yang ada amah di rumah ni, bahawa kebanyakan amah-amah itu datang daripada kampung. Dia tak begitu mahir sangat menguruskan, membuat kerja-kerja dalam rumah tangga yang moden macam kita seperti ini. Kalau di kampung, mereka basuh kain dengan menggunakan tangan. Bila sampai sini, kena guna mesin. Kenalah ajar sekali kadang-kadang kau boleh dapat, pasal itu ada berkaitan dengan masalah elektrikal. Masak di kampung menggunakan arang ataupun kayu. Tapi masak di negeri Singapura gunakan gas. Nak buka gas pun kadang tak tahu. Buka gas kadang terbakar dan sebagainya. Jadi keadaan ini mesti diketahui oleh orang yang nak employ amah di dalam rumahnya. Bukan nak jadi jalan senang. Buat salah je, pukul dia. Buat salah saja, ketuk kepala dia dan sebagainya. Sebab bila kita pukul, bila ketuk, makin menambahkan bodoh budak tersebut dan menambahkan takut sehingga tak berani dia nak buat sesuatu yang baik untuk tuannya kerana takut salah. Dan yang mesti kita ingat bahawa orang-orang yang bekerja dengan kita ni atau dengan mereka itu adalah manusia biasa yang macam kita juga buat salah. Yang macam kita juga pada mulanya dulu pun tak pandai. Kemudian bila selalu melakukan perkara yang dihadapkan kepada kita, akhir jadi kita lebih pandai. Dan mereka ni juga orang macam kita juga akan merasa sakit bila dipukul, dicubit, akan merasa panas bila disetrika di badannya ataupun di tangannya. Macam kita juga. Sebab itu saya selalu ingatkan suami-suami yang kaki pukul isteri ni, kalau di rumah, saya kata sebelum awak pukul isteri awak, sebelum tumbuk ke, sepak ke dan sebagainya, sepak diri sendiri dulu. Kalau tak sakit, baru pukul sendiri. Atau tumbuklah kat mana tempat yang awak nak tumbuk, baru diri sendiri. Kalau rasa tak sakit, baru pukul isteri. Tentu dia tak mahu. Tentu rasa sakit kan. Ini sebagai contoh yang kita tunjukkan kepada mereka. Dan yang kedua, Nabi begitu kasih dan sayang kepada keluarganya. Oleh kerana itu, hidup mereka dalam keadaan yang bahagia. Walaupun baginda banyak isteri, tapi kekal, aman, sentosa, bahagia. Jadi, syaratnya dua saja. Adanya kasih sayang, adanya rasa cinta, dan adanya rasa belas ihsan. Mawaddah, warahmah. Kerana dua sifat ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan diri kamu menciptakan daripada diri kamu seorang isteri supaya kamu dapat merasai cinta dengan dia dan belas kasihan dengan dia. Dengan demikian kamu dapat merasa ketenangan. Jadi nak rasa ketenangan dalam hidup rumah tangga, mesti ada rasa cinta dan ada rasa sayang. Bila ada rasa cinta dan ada rasa sayang, baru timbul kemesraan. Tak ada rasa cinta, tak ada rasa sayang, macam mana nak timbul kemesraan? Pokoknya, bagaimana nak mengekalkan cinta dan kasih sayang yang telah diamanahkan atau dihadiahkan oleh Allah sebelum mereka bernikah. Itu masalah lain pula. Jadi sebab itu, kalau kita nak mengekalkan kasih sayang kita, rasa cinta kita, rasa ihsan kita kepada pasangan kita, tak ada jalan lain yang boleh kita boleh harapkan selain daripada mendapatkan pertolongan Allah dan mengingati segala ancaman-ancaman Allah kepada orang-orang yang menganiaya keluarganya. Dan untuk mengelakkan ini, dan untuk menjadikan orang yang sentiasa beringat daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini dalam masyarakat atau dalam keluarga,
mereka-mereka ni sepatutnya juga menghadiri majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ni adalah majlis yang mengingatkan kita tentang baik buruknya di dalam satu perkara. Kadang-kadang kita dulu dah belajar, yang kita belajar ialah bab fardu ain, bab tauhid, tapi kita tak belajar bab akhlak dan bab akhlak atau budi pekerti. Jadi oleh kerana tak belajar bab akhlak, bab budi pekerti, jadi kita lupakan akhlak, lupakan budi pekerti. Padahal budi pekerti itu adalah satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita akan disayangi, disenangi oleh kawan kita bila kita ada akhlak. Kita akan persahabatan kita akan kekal bila kita ada akhlak. Kita berkawan pun akan kekal bila kita ada akhlak. Kita berumah tangga bersama suami isteri pun akan kekal bila dua-duanya ada akhlak. Hubungan kita dengan mertua, dengan mentua, ipar dua, biras dan sebagainya, semua akan berkekalan bila adanya akhlak yang baik antara kita sesama mereka. Sebab itu, kena belajar. Tak belajar, tak boleh kita dapat sebagainya. Nabi dah sebenarnya diajar oleh Allah SWT untuk punya akhlak yang baik. Sebab itu Nabi dipuji oleh Allah dalam satu ayat. Nabi Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada kamu satu akhlak yang agung yang ada pada Rasulullah, satu akhlak yang agung. Jadi kerana akhlaknya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menjadi orang-orang yang berjaya berjaya dalam menjaya mendakwakan Islamiyah sampai sekarang ini. Dan yang kedua untuk akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tutur kata, yakni berbudi bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Yang maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar. Berkata yang benar, atau liyasmut, kalau tak ada sesuatu yang nak diucapkan, yang nak diperkatakan, sebaik-baiknya berdiamlah. Berdiam lebih baik daripada bercakap-cakap, berkata-kata yang tidak mempunyai faedah. Kalau nak bercakap pun, nak berkata-kata pun, bercakaplah yang baik-baik, yang boleh mendatangkan kemesraan dan boleh membawa kepada kasih sayang yang berterusan. Bukan bercakap sesuatu yang boleh merosakkan hubungan yang baik antara kita dengan kawan atau antara kita dengan keluarga, dan bukan kata-kata yang menista atau mencerca dan sebagainya. Kerana kata-kata itu bukan kata-kata yang dikehendaki oleh agama kita. Dan yang ketiga, sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau akhlaknya ialah berlapang dada dan pemaaf. Dia baginda tidak pernah cepat berang. Walaupun digugat macam mana pun dia tidak berang. Satu masa baginda menyampaikan dakwah di salah satu bandar di Mekah sana, iaitu Taif. Harapan baginda dengan berdakwah di sana dapat menarik banyak orang-orang yang masuk Islam. Tapi harapan itu kecewa. Setibanya di sana, ketika dia menyampaikan dakwah, dia dihujani dengan batu, dilempar dengan batu, dimaki, dicerca, hingga malaikat menawarkan diri, "Ya Muhammad, kalau kamu mau kami mengangkat gunung ni, menimpakan orang Taif ni, kami akan buat." Kerana malaikat berkata bahawa dia datang ni kerana Allah memerintahkan datang, tanya apa yang Muhammad perlu bantuan. Tapi Nabi kata, jangan buat apa-apa. Jangan kau angkat gunung ni, kau hempapkan mereka, nanti mereka mati. Sebab mereka ni semua tak tahu. Kalau mereka tak beriman pada hari ini kepada Allah SWT, anak cucu mereka mungkin beriman. Memang ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu benar. Kalau kita barangkali dah luka-luka, dah parah macam itu, kemudian ada pula tawaran nak bantu kita. Kalau kat Singapura ni katalah ada tawaran daripada polis nak tangkap, dakwa orang ini, kita kata memang patut didakwa kerana kita dah diseksa olehnya. Tapi Nabi tak macam itu. Dia maafkan, dia malah berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah umatku ini kerana mereka itu jahil, tak tahu akan Islam." Tapi ternyata sekarang kalau kita pergi, orang yang pergi umrah, pergi ke Mekah untuk haji dan melawat Taif, kita akan dapati, dah boleh katakan semua penduduk-penduduk Taif itu adalah orang Islam. Berkat doa Nabi kita Muhammad SAW dan berkat lapang dadanya baginda yang tidak mengambil
tindakan balas kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada orang-orang yang menentangnya. Itulah kelebihan sifat pemaaf. Dan satu hari juga, satu masa, seorang badui datang berjumpa Nabi, tarik shoulder, selendang Nabi sehingga rasa berbekas. Ya, ada rasa bekas di leher Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat-sahabat marah, bangun, nak hantam orang ni, nak pukul orang ni kerana menghina Nabi dan memalukan Nabi kita Muhammad. Tapi Nabi tahan. Nabi tanya kepada orang ini, apa yang kamu mahu ya wahai Arab Badui, dia kata. Dia kata, aku nak meminta wang yang ada pada kamu. Wang tu ataupun harta yang ada pada kamu tu bukan harta milik mak bapak kamu dan kamu, tapi harta orang Islam. Nabi masuk dalam, bagi penuh satu keledai itu kurma dan sebagainya. Nabi tanya lagi, sudah cukup ke wahai kawanku? Belum cukup lagi. Nabi masuk lagi dalam ke biliknya, ambil lagi hingga mencukupkan. Kemudian Nabi berkata kepada orang itu, wahai saudara, perbuatan kamu tadi telah menyinggung perasaan kawan-kawanku yang ada di sini. Kau berilah sesuatu perkara, cakaplah sesuatu kepada mereka, biar mereka tenang. Lalu Badui ini pun bercakap depan kawan-kawan, wahai saudara-saudara sekalian, kejadian tadi sebelum ini aku cukup benci melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang orang yang paling aku suka melihatnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pun aku benci untuk datang ke Madinah ni. Tapi sekarang negeri yang paling aku gembira ialah negeri Madinah. Ini semua disebabkan apa? Tidak lain dan tidak bukan disebabkan rasa lapang dada dan pemaafnya Rasulullah SAW. Kalau umpamanya Nabi membiarkan sahabat-sahabatnya pukul orang ni, teruk dia buatnya, agaknya bawa ke bawah pasal Nabi itu diagung-agungkan oleh masyarakat, oleh orang Islam. Sahabat-sahabat memang perlukan Nabi, tiba-tiba dipukul atau diapa-apakan oleh Badui ini, tentu dipukul. Tapi Nabi orangnya penyabar, pemaaf. Dia buat ada strategi yang tertentu. Kalau dibenarkan sahabat-sahabatnya pukul orang ni, paling-paling sahabat-sahabat puas kerana dapat pukul. Tapi orang ni akan menjadi berbalak, punya perasaan dendamnya akan berlebihan lagi kepada Nabi. Nanti kalau kau ada masa lebih daripada ini aku buat kerana sekarang kau ada kawan, okeylah. Itu satu. Kedua, kemungkinan juga bila dipukul ramai-ramai membawa kepada kematian, dah satu jenayah pula berlaku dalam seolah-olah kaum Islam saja. Jadi sifat pemaaf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lapang dada inilah menyebabkan dia berjaya menarik satu demi satu orang-orang yang menentangnya masuk Islam. Pernah juga satu masa bila dia sedang berehat-rehat daripada masa berperang, pedangnya digantung kat pokok dan dia tak pegang apa-apa senjata. Datang seorang askar musyrik, hulurkan pedang, tunjukkan pedang itu ke muka Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, siapa yang boleh memberi perlindungan kepada kamu sekarang? Nabi jawab senang saja, Muhammad, ya Allah. Ya. Bila kata Allah, menggigil orang ini terlepas pedang. Nabi ambil pedang itu, tunjukkan pada dia, sekarang siapa pula yang tiada siapa-siapa. Disebabkan itu menyebabkan orang itu terus masuk Islam. Kerana dia yakin bahawa Muhammad percaya penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang membantu dia. Oleh kerana dia itu tak ada Allah, tak percaya pada Allah, percaya pada patung dan berhala, tak ada siapa yang membantunya. Ini juga sifat pemaaf Nabi kita Muhammad SAW yang berlapang dada bila menghadapi satu-satu. Jadi kita boleh pelajari daripada sifat Nabi ini. Berlapang dada dalam perkara apa pun perlu kita amalkan. Terutama bagi kita yang berkawan antara satu sama lain ini, perlu berlapang dada, maklumlah bila kita bercakap, berbual, bergurau dan sebagainya, ada masa-masanya terlepas cakap yang kita tak sengaja. Jadi anggaplah bahawa itu adalah satu sifat semula jadi manusia, terlepas cakap, membuat kesilapan dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh menganggap bahawa orang itu melakukan kesilapan, macam kita juga melakukan kesilapan, jadi dari sini kita boleh maafkan. Tapi kalau umpamanya kita terus mengangkat tak mau mengaku kalah, terus mempertahankan pendirian kita, tentulah akan membawa kepada permusuhan dan sebagainya. Oleh itu, terutama sekali dalam alam rumah tangga, saya katakan, sebagai contoh rumah tangga, suami dan isteri mesti mempunyai kesedaran masing-masing bahawa kita berdua ni
datang daripada keluarga yang berlainan. Cara dididik kita oleh mak bapak kita masing-masing juga cara yang berlainan. Tentu sekali perangai dan akhlak kita berlainan. Dan kita ni adalah manusia yang lemah sebagaimana firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia dijadikan oleh Allah dalam keadaan yang lemah, kadang lupa, kadang silap, kadang tersalah walaupun kita tak sengaja nak buatnya. Ini mesti ada, perkara ini mesti disedari oleh setiap orang. Supaya kalau umpamanya di rumah barangkali pasangan kita melakukan kesilapan, kita taklah marah berhabis-habisan. Kalau setakat isteri kita gosok baju, kemudian baju tu koyak kerana terlalu panas, dengan alasan bajunya aku beli kat Amerika atau kat mana-mana negeri dengan harga yang mahal, bergaduh besar, tak bertegur siapa. Siapa rugi? Kita rugi. Kalau dah tak bertegur siapa, hati tak tenteram kat rumah tangga. Tak bertemu, tak bercakap, sedangkan Nabi benarkan kita tak bercakap 3 hari je. Lepas 3 hari mesti bercakap. Kalau tak bercakap, dah berdosa. Nak baik lagi, dah orang kata dah lambat, dah susah dan sebagainya. Jadi, setiap orang tu mesti sedar bahawa semua orang tu tak perfect 100%. An-nasu khata'un. Setiap manusia ada buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah tu ialah orang yang bertaubat. Kembali semula kepada yang tak salah. Jadi bila kita ada konsep ini, kita boleh maafkan pasangan kita kerana ini merupakan satu amalan semula jadi yang dicipta oleh Allah. Yang tak lupa ialah Allah SWT. Yang tak lalai ialah Allah. Yang tak buat salah ialah Allah. Kita tetap buat salah, lupa, tersilap, macam-macam lagi lah. Kerana kita manusia biasa. Seterusnya, salah satu lagi sifat Nabi kita Muhammad SAW ialah pemurah. Di mana-mana, kalau kita tengok baginda merupakan seorang yang amat pemurah, setiap hari baginda akan memastikan harta yang dimilikinya itu akan didermakan kepada fakir miskin. Ini bukan senang kita nak buat. Nak masukkan duit kat masjid $2 pun terfikir-fikir panjang. Nak masukkan $10 pun terfikir panjang. Nabi dengan pendapatan yang tak seberapa, dia cari orang fakir miskin untuk derma. Kerana dia tahu kelebihan berderma itu. Sepatutnya begitulah yang dilakukan oleh kita. Tapi Alhamdulillah kita di Singapura ini, semangat derma daripada masyarakat Islam tu kuat. Hingga derma yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Singapura ni memberikan banyak kemudahan kepada kita, terutama di masjid-masjid dan madrasah-madrasah kita. Kerana masjid yang kita berdirikan itu adalah derma daripada masyarakat di Singapura. Madrasah berjalan dengan madrasah didirikan pun hasil berkat daripada derma-derma orang-orang rakyat Singapura, orang rakyat Islam Singapura. Jadi semangat derma yang ada pada kita ni sepatutnya diteruskan kerana ia banyak membawa manfaat kepada masyarakat Islam seterusnya. Begitulah beberapa contoh akhlak Rasulullah SAW yang sepatutnya kita contohi. Banyak contoh-contoh yang baik yang kita ikuti, yang kita patut contohi. Kalau semua kita mencontohi akhlak Rasulullah SAW, kita hidup bahagia, amat sentosa. Saya akan tak ada tegur menegur, tak ada. Iri hati pun tak ada, kecil hati pun tak ada. Sebab akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Pemaaf, dan sederhana dalam pergaulan, serta sentiasa mengharapkan bantuan dari Allah SWT. Jadi kalau kita gunakan pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semuanya adalah baik dan untuk kebahagiaan kita. Sebab kita boleh hidup bahagia di dunia dan di akhirat bila kita boleh mencipta diri kita, menjadikan diri kita orang yang baik. Orang yang baik pada pandangan Allah SWT ialah orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Ya, kalau dua-dua ni kita beriman dan beramal saleh, maka insya-Allah Allah akan berikan. Kan dalam satu ayat, dalam satu Nahl yang maksudnya, yang maksud lebih kurang begini, barang siapa yang buat amal saleh, barang siapa yang beriman dan buat amal saleh, barang siapa yang buat amal saleh sedangkan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan satu penghidupan yang baik pada mereka di dunia dan di akhirat. Jadi iman dengan amal yang dilakukan oleh Rasulullah ialah beriman kepada Allah dengan kuat sekali dan beramal dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Kita pun boleh mendapat kebahagiaan sebagaimana
bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita kuatkan iman, beriman kepada Allah dan amal saleh kita tidak lupakan. Dengan demikian barulah kita jadi manusia yang hidup bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya rasa setakat ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna pada saya dan berguna pada yang mendengar. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.